Dasar-dasar bersabit penggajian rakyat akan dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun MTN yang dipengerusikan Perdana Menteri. MTN yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri adalah badan penasihat ekonomi negara yang tertinggi, dan melalui MTN ia membolehkan kita membawa perbincangan dan mendapatkan keputusan-keputusan ekonomi yang kami harap akan dapat membantu mengubah dan menambah baik struktur ekonomi, dan salah satunya ialah yang bersabit dengan gaji. Oleh itu, dasar-dasar dan perkara yang bersabit dengan penggajian rakyat ini akan dibawa kepada MTN supaya dasar negara dapat diselaraskan ke arah satu sasaran pertumbuhan gaji yang menyeluruh kepada semua golongan pekerja. Setakat ini contohnya campur tangan kerajaan melalui dasar melibatkan kepada penetapan gaji minima. Sudah tentu dia ada kesan dia apabila gaji minima ditetapkan, itu akan mengangkat paras gaji yang di atas itu lebih tinggi. Tetapi insya-Allah Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, dan ini sebahagian daripada semakan dasar yang kita akan buat untuk melihat bagaimana kita boleh menetapkan beberapa dasar-dasar baru ke arah satu pertumbuhan gaji yang menyeluruh, yang bukan sahaja melibatkan pekerja bawahan yang terkesan ataupun yang akan mendapat manfaat daripada gaji minimum. Mesyuarat pertama MTN dijangka akan diadakan dalam bulan Mac 2023. Jadi daripada itu, dasar-dasar yang memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang bersabit dengan rakyat ini akan dibawa secara berkala untuk mendapat keputusan-keputusan dasar yang penting. Kementerian Ekonomi akan melancarkan program inisiatif pendapatan rakyat ataupun kita panggil dengan mudah IPR, yang bertujuan menambah pendapatan rakyat pada 26 Februari 2023, lebih kurang 2 minggu daripada sekarang, dan kita perlu tunggu pengumuman bajet terlebih dahulu. Sebab itu bajet akan diumumkan pada 24 Februari, dan pada 26 Februari kita akan lancarkan inisiatif pendapatan rakyat. Dan sasaran pertama inisiatif pendapatan rakyat yang bertujuan untuk menambah pendapatan rakyat terbanyak, sasaran pertama adalah golongan miskin tegar dan juga keluarga B40 di seluruh negara. Kementerian Ekonomi insya-Allah akan terus mengimbangi tumpuan untuk menstrukturkan ekonomi negara di peringkat makro dan sektor-sektor strategik dengan keperluan ekonomi rakyat berhubung kos sara hidup dan gaji yang lebih baik dalam rangka perancangan ekonomi negara. Jadi memang dia akan mengambil masa sedikit kerana kita perlu memastikan libat urus, kita kena berbincang dengan sektor swasta terutamanya, dan kita kena mengharmonikan dengan segala peraturan yang ada. Jadi proses itu akan mengambil sedikit masa, paling kurang beberapa bulan sebelum apa-apa keputusan boleh dibuat. Bezanya ialah sepanjang saya mengikuti perancangan ekonomi negara sejak 10-15 tahun yang lepas secara dekat, ini kali pertama satu pentadbiran kerajaan berhasrat untuk melihat dengan secara menyeluruh sasaran pertumbuhan ekonomi negara melalui kerangka dasar. Kalau yang ada sebelum ini ialah kita ada beberapa sasaran makro. Contohnya kita ada sasaran makro pendapatan per kapita, kerana kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi, dan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dia mestilah pada paras pendapatan per kapita tertentu, lebih kurang $15,200. Masalahnya kaedah itu semata-mata tidak mengambil kira perbezaan gaji segala lapisan masyarakat. Kita boleh ada perkembangan ekonomi yang baik, tapi kalau perkembangan ekonomi yang baik itu
banyak di enjinnya itu datang daripada contohnya oil and gas. Jadi orang yang oil and gas gaji tinggi tapi orang lain tak berubah. Jadi sebelum ini kita tak pernah sampai sebenarnya ke peringkat kerajaan mengambil keputusan, contohnya mempunyai sasaran pertumbuhan gaji rakyat daripada 1 tahun ke 1 tahun, supaya kita dapat mengimbangi di antara sasaran makro pendapatan per kapita dan juga sasaran pertumbuhan gaji rakyat biasa segala golongan. Jadi proses itu insya-Allah akan berlaku, dan dia satu keputusan dasar yang besar yang perlu dibawa ke peringkat tertinggi kerajaan dan melibatkan semua sektor. So I think it's let us go through the process, but I think it's important for the public as well as all the related sectors to understand that we intend to pursue an equitable and sustainable wage growth policy.